Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah geng, kita bersama lagi. Okey geng, hari ni aku nak bawa isu pasal apa yang berlaku dengan PSC. PSC dah keluarkan kenyataan 500 juta kerajaan rugi geng. 500 juta di bawah pemerintahan Perikatan Nasional. Dan ketika itu yang menjadi Menteri Kesihatan ada Hambaba dan juga Khairi Jamaluddin. Dan cuba hamba tengok 500 dengan nilai 500 juta ringgit vaksin dan kalau tak silap aku 8 juta dos, 85 dos vaksin dibuang begitu saja disebabkan tamat tempoh. Dan ada juga di antara banyak tu sewaktu pembelian pun memang dah expired. Jadi siapa yang akan tanggung semua ni? Sedangkan untuk pembelian barangan sewaktu COVID, PPE ke ventilator punya ni, lepas tu vaksin, semua menggunakan duit hutang. Dan negara kita berhutang dengan sangat-sangat banyak. Sangat-sangat banyak kerajaan berhutang. Dan kerajaan ambil duit KWAP, kerajaan ambil duit tu, duit ni dan tambah hutang dan tambah hutang dan tambah hutang. So sepatutnya bila kerajaan dah invest daripada segi tu, insya-Allah akan mendapat keuntungan kepada negara dan juga rakyat. Tapi malah bila kerajaan dah invest, kerajaan rugi kan. Rugi. Malah kalau rugi setakat sejuta, 2 juta, 50 juta, 100 juta, tak apa lagi. Ini setengah bilion ringgit kerajaan rugi. Sikit ke banyak tu weh? 500 juta ringgit tu. So aku akan bawa dengan hampa bersama-sama kita dengar apa yang diperkatakan oleh Nazri Hamdan dan kita nak kalau boleh Khairi Jamaluddin dan juga Syahril Hamdan dekat dalam program Keluar Sekejap tu nanti boleh jawab mana. Jadi jom sama-sama kita dengar apa yang diperkatakan oleh Nazri Hamdan. Akibat daripada mesin ventilator yang rosak dan tak boleh pakai tu, akan tetapi last tak ada siapa salah tau. Tak ada siapa boleh dipersalahkan dalam kes ni. Sebab apa tau? Masa pembelian mesin ventilator tu, agreement tak ada. Korang tahu kan masa pandemik COVID-19 yang lepas, KKM ada order mesin ventilator lah. Daripada mesin-mesin ventilator ni, lebih kurang 100 lebih yang tak boleh pakai lah. Tapi bila dah tak boleh pakai tu, nak buat apa guys? Biasanya kita claim lah kan. Macam kita beli barang, biasanya kita claim lah. Warranty. Akan tetapi masalahnya tak boleh claim. Dan dikatakan juga pembelian mesin ventilators ni tidak ada sebarang agreement. So bila tak ada agreement, maksudnya dia tak boleh warranty lah. Ini satu benda yang tak tahulah guys tak boleh faham. Sebab apa kata kita lah, kita beli TV ke icebox ke, antara benda yang paling penting ni kita nak tahu mesti pasal warranty. Sebelum kita bayar duit ni, kita mesti tanya guys. Saya tak tahu bagi korang lah. Macam saya akan tanya. Kalau benda ni rosak, apakah saya nak buat untuk saya claim warranty? Lagi satu, daripada PSC yang kita dengar, sejumlah lebih daripada setengah bilion. Guys, bukan sikit-sikit guys, setengah bilion iaitu 505 juta akibat daripada 8.5 dos vaksin tamat tempoh. Bila kita dengar berita-berita macam ni guys, kita rasa sedih lah. Because yelah, masa pandemik dulu kita terpaksa berhutang dengan sangat besar. Dan juga kerajaan pun kena korek tabung daripada kumpulan wang amanah negara untuk perbelanjaan semasa pandemik ni lah. Akan tetapi bila kita dengar berita-berita macam ni, sangat menyedihkan lah. Dan kita sebagai rakyat dekat bawah ni, kita tak nak lagi lah berita-berita macam ni keluar. Kita rasa sedih. Sebab apa? Setiap tahun ada je duit bocoran yang pelik-pelik ni berlaku. Dan saya berharaplah agar kerajaan Madani ni tidak membuat benda yang sama. Dan langkah untuk bentangkan dan bahaskan findings dalam laporan Ketua Adik Negara tu, pada saya memang satu langkah yang progresif lah. Setiap tahun sepatutnya memang kena ada debate tu. Sebelum saya end video ni, saya ada satu harapan lah. Harapan saya adalah supaya rancangan Keluar Sekejap yang di-host oleh Khairi Jamaluddin dan juga Syahril Hamdan dapat membincangkan perkara ni. Korang setuju tak dengan cadangan saya? Kalau korang setuju dengan cadangan saya, jangan lupa tag Keluar Sekejap dekat ruangan komen.
Alright guys, terima kasih banyak-banyak kerana sudi menonton. Jangan lupa like dan juga sharekan video ni. KJ dan juga Syarif Hamdan boleh membincangkan soal ini. Sebab itulah kan. Cuba hampa tengok, baru-baru ni untuk awal tahun baru ni kerajaan ada usulkan untuk nak bahaskan laporan kira-kira wang negara. Untuk nak IMPAC ni, dia adalah kira-kira wang negara. Dia akan kira segalanya perbelanjaan kerajaan. So, dengan apa hak yang kerajaan belanjakan, kalau boleh kita bahaskan apa setiap duit 100 juta, 10 juta, 1 bilion tu buat apa, ke mana. Of course daripada pihak kerajaan waktu itu, kerajaan yang memerintah perlu jawab. Jadi yang macam baru-baru ni Perikatan Nasional lari keluar daripada Dewan dan mereka kata ni laporan PSC tak pernah dibahaskan pun. Jadi sebab apa kita perlu bahas? Nampak? Depa takut ada udang di sebalik batu. Saya kantoi habis. Sepatutnya kalau betul-betul depa telus, depa betul-betul guna amanah hak yang depa dapat sewaktu depa memerintah. Baru-baru ni bila macam kerajaan Anwar Ibrahim usulkan untuk nak bahaskan perbelanjaan waktu 2022 depa akan duduk di dalam dewan bersama-sama dan depa akan kutip apa hak yang depa dah buat. So depa just bentangkanlah duit rakyat apa yang depa buat. Tapi depa tak berani. Paling mengelabah sekali Taqi Udin, Hamzah Zainuddin, Wan Saiful Wanjan. Depa ni cukup takut. Mesti ada sebab. Saya saja kena. Hampa takkan takut. Tapi kenapa hampa takut? Cuba hampa bayangkan 8.5 juta dos vaksin yang dibuang begitu sajalah. Kerajaan rugi dengan pembelian vaksin. Cuba hampa bayangkan hampa susun 8.5 juta dos vaksin kecil tu hampa susun. Cuba boleh tengok besar mana. Kemungkinan berapa kontainer? 2 kontainer, 3 kontainer, 4 kontainer. Dan untuk cuba hampa tengok daripada hari tu bila macam dah tak ada orang vaksin ni, kerajaan duk kena tanggung bilik ataupun tempat untuk simpan vaksin tu dah berapa bilion dah. Cuba tengoklah bila macam terlalu gopoh seperti mana yang aku buat video semalam punya video, terlalu gopoh. Sepatutnya benda tu kita nak pakai sikit je, tapi beli terlalu banyak. Bila depa beli terlalu banyak, of course lah kos pun memang banyak dan untung pun of course lah banyak. Kalau depa beli sikit, untung tak banyak. Jadi jom aku nak bawa dengan apa bersama-sama je kita dengar apa yang diperkatakan oleh Iswardi Moni. Baik, habis kat situ. Now, cerita. Kerajaan rugi 500 juta vaksin luput tarikh terpaksa dibuang. Ini semalam saya buat cerita ni. Kerajaan rugi hampir setengah bilion akibat 8.5 juta dos vaksin COVID tamat tempoh yang berpunca daripada kurang permintaan dan kelewatan negara menerima vaksin tersebut. Bagaimanapun, PSC berkata Kementerian Kesihatan telah memaklumkan perolehan berdasarkan unjuran dos yang perlukan oleh negara ketika itu. Lebihan vaksin berlaku kerana penurunan dalam jumlah permintaan serta kelewatan. Tapi siapa yang salah? Itu vaksin. Sekarang ini ventilator, tuan-tuan. Ventilator ni 140 lebih dibeli, 106 rosak. 104 rosak. The Health Ministry and Pharmaniaga blame each other for 104 faulty ventilators they received from China in 2020. In a report published yesterday, the committee pointed out there was no contractual agreement between the two in regards to the ventilator procurement, where Pharmaniaga subsidiary acted as intermediary between the health ministry and supplier in China. Due to the absence of such agreement, PSC said no one could be held responsible for the blunder. Tuan-tuan, dia macam ni. Bila kita beli barang, contoh kita beli barang ni lah, kita beli barang ni. Lepas tu kita beli barang, orang tu kan kata, cik saya nak beli barang ni, ada warranty dia 1 bulan. Baiklah, kita pun balik rumah, kita pun pakai, tak boleh jalan. Kita tak sampai lagi 1 bulan, kita pun pergilah kepada orang jual kita tu. Cik, saya beli barang ni, tak boleh pakai lah cik. Oh, tak boleh pakai okey, sekarang tak boleh pakai, kita ganti baru. Warranty masih ada sebulan. Isu dia dalam kes ini, tuan-tuan, 120, 130 ventilator dia beli,
tak sampai setahun 104 rosak. Now, isu dia, kata PSC, tidak ada kontrak di antara KKM dan juga Pharmanega. Tidak ada kontrak. Jadi tak ada siapa nak boleh disalahkan. Tuan-tuan, 104 ventilator tak boleh pakai, tapi tak ada siapa salah. Pegawai mana yang pergi luluskan tu? Pegawai mana yang pergi luluskan tu? Menteri mana yang luluskan? Sepatutnya accountability tu kena ada. Saya harap kerajaan sekarang ini yang ada ni tak boleh, jangan sweep it under the carpet 104 ventilator tak boleh diguna. Okey, tak boleh nak salahkan apa orang kata Pharmanega. Tak boleh nak salahkan Pharmanega sebab tak ada contractual agreement. Tak ada kontrak. Habis pegawai kerajaan yang luluskan tu siapa? Pegawai kerajaan yang luluskan itu siapa? Siapa yang sign? There must be someone yang sign. Bukan beli satu, tuan-tuan. Satu pun kita bertanggungjawab. Takkanlah 100 kita tak bertanggungjawab. Ambillah satu tu harga berapa? Takkan ventilator tu. Bukan murah. Tak tahulah berapa puluh ribu harga dia kan. Juta total. Tapi takkan tak ada yang bertanggungjawab. Tak ada yang boleh dia bertanggungjawabkan. Soalan pertama. Soalan kedua, kenapa tak ada kontrak? Kenapa tak ada kontrak? Menteri Kesihatan pada waktu itu adalah KJ. Siasatan kena dibuat, tuan-tuan. Terutama kepada Menteri Kesihatan pada waktu itu, Khairy Jamaluddin. Yang dua perkara, saya baca dua perkara tadi. Satu, vaksin bernilai 500 juta ringgit expired. KJ jadi Menteri Kesihatan. Kedua, ventilator 104 ventilator rosak tak boleh pakai, tapi tak ada kontrak. Dibeli, jutaan ringgit dibayar, untung dah dapat, rosak tapi tak ada kontrak. So sekarang ini persoalan dia, siapa nak kena dibertanggungjawabkan kepada perkara sebegini. So benda ini, tuan-tuan, vaksin, apa orang kata, ini saya teringat ada seorang ahli UMNO tanya dalam parlimen. Saya rasa pasal salah kot dia tanya. Berapa ratus juta komisen? Dia tanya kat Khairy kot masa tu. Berapa ratus juta komisen? Jadi kita bukan nak menuduh Khairy lah kan. Tapi bagi saya, kalau saya jadi kerajaan, kita kena buat RCI, Royal Commission of Inquiry. Jangan kita buat RCI dengan kehilangan bilion saja. Tapi kita tak buat RCI dengan kehilangan jutaan ringgit. Tetap itu duit rakyat. Kajian perlu dibuat, siasatan perlu dilakukan. Bagaimana perkara itu boleh berlaku, dan kita kena heret orang itu sebut ke muka pengadilan, dan supaya perkara ini tidak berulang, dia jadi satu pengajaran kepada pegawai-pegawai kerajaan. Jangan jadi kaki ampu dengan ahli-ahli politik. Nak jadi kaki ampu, jadi pembangkang. Kan? Jadi pembangkang. Ni contoh pembangkang kaki ampu. Saya tak sunting gambar Wan Azizah Ratu Naga. Penyedia kandungan TikTok Pro Perikatan Nasional Sharon Emma atau dikenali sebagai Ratu Naga menyifatkan laporan polis terhadapnya sebagai palsu dan fitnah. Sharon Emma berkata dakwaan dia berkongsi semula tangkap layar daripada akaun media sosial Perdana Menteri memfitnah Datuk Seri Wan Azizah adalah tidak benar. Laporan yang dibuat kata saya adalah laporan palsu kerana tidak edit atau membuat apa-apa komen pun pada gambar berkenaan. Kita print screen seadanya, kita tak edit atau apa seperti itu. Boleh tengok di wall Netanyahu, memang ada gambar itu. Baik, saya nak jawab. Kita tak ada masalah. Kita tahu gambar itu ada kat dalam wall Benjamin Netanyahu. Isteri dia berada dalam program. Itu tak ada masalah. Yang kita ada masalah apabila dia menggunakan persepsi untuk mengatakan, dia tak kata, tetapi benda itu yang dibawa dan digembar-gemborkan, iaitu Wan Azizah sekarang ini bersekongkol dengan bini Zionis Israel. Dia tak cakap. Of course dia tak cakap. Bodoh lah dia cakap. Dia tahu benda tu akan makan diri dia. Tapi dia buat perkara tersebut atas dasar apa, tuan-tuan? Dia capture screen tu untuk apa? Dia nak cakap, oh tahniah Kak Wan, oh terbaik Kak Wan. Dia nak cakap macam tu. Ataupun agenda dia. Kadang-kadang perbuatan kita ni, niat kita ni, kita tak perlu cakap, tak perlu tulis pun. Tapi kita faham apa yang, tuan-tuan,
Dia capture gambar, dia pergi ke website ataupun pergi ke social media Benjamin Netanyahu, dia screenshot benda tu. Wan Azizah ada dalam gambar bini, foto ataupun dalam social media Benjamin Netanyahu. Dia screenshot benda tu untuk tujuan apa? Untuk tujuan apa? Kenapa dia tak ambil daripada gambar Wan Azizah kat dalam dia punya social media? Kenapa nak kena ambil daripada dalam Benjamin Netanyahu? Apa tujuan dia? Tuan-tuan, bila dah terciduk, oh saya difitnah, saya dianiaya, saya difitnah, saya dianiaya. Dia macam tu lah. Buat fitnah dulu. Fitnah. Dah habis fitnah, oh saya minta maaf. Oh saya tak tahu. Oh admin saya yang buat, bukan saya. Itu taktik tau. Taktik. Itu saya kata tadi level pembangkang ni macam tu. Kita nak kata macam mana? Dah level pembangkang macam tu. Okey gang, Alhamdulillah gang, kita dah bersama dengan Iswadi dan kita dengar penjelasan Iswadi. Alhamdulillah, aku rasa macam siapa yang perlu jawab ke manakah yang seperti mana dekat dalam video aku yang semalam aku ada cakap 500 juta komisen. 500 juta komisen tu pergi mana ke? 500 juta gang, bukan 500 ringgit. Bukan 500 ribu, 500 juta, setengah bilion untuk kos pembelian vaksin tu. Bekas ahli parlimen Pasir Salak sendiri tanya siapa dapat komisen, tak ada seorang pun jawab sehingga hari ni. Siapa yang menjadi menteri agama, siapa yang jadi menteri kesihatan time tu. Jadi sebab tu depa betul ya pada aku menggelabah lah. Sebab kita boleh tengok projek minyak depa sakau, projek beras depa sakau, projek apa lagi Jana Wibawa untuk Bumi Putra depa sakau, untuk projek apa dia lagi macam-macam projek ni dia agih untuk anak-anak dan menantu. Sebab tu tata kelola ni sangat-sangat penting lah. Amanah ni, pengurusan tu untuk nak urus wang negara, duit rakyat, duit negara untuk rakyat, bukan untuk orang lain. Tapi apabila salah orang yang bukan ahli-ahlinya, bukan orang-orangnya pi duduk dekat tempat tu, pi duduk dekat takhta tu, pi duduk berkuasa di situ, dia of course dia akan menikmati, dia akan kata oh inilah perjuangan Islam, inilah itu, inilah ini, padahal dia yang senang, dia yang kaya, dia yang dapat komisen, dia yang itu, dia yang ini. Of course lah orang ni kalau macam dia nak terima komisen ni, dia pun pandai juga terima komisen ni. Kalau ikutkan dia ada juga kesalahan-kesalahan. Kenapa hang terima komisen? Kenapa hang terima komisen daripada projek-projek saya sekian? Rupanya disebabkan hang bagi projek kepada dia ni, sebab tu hang terima komisen daripada dia ni. Itu adalah salah satu sagu hati rasuah disebabkan kawan tu bagi projek. Cuba contoh kalau macam dia tu tak ada mengena dengan kawan ni pun dia masuk tender, kawan ni memang dia masuk tender, dia ikut saluran hak yang dah ditetapkan, tiba-tiba dia dapat pun, anda kata orang pergi buat laporan polis pun memang boleh dicas juga. Jadi akan ada proses pendakwaan. Jadi Khairi boleh tolong jawab dan cuba hangpa bayangkan 100 unit ventilator tak boleh pakai tau. Satu unit tu berapa ratus ribu, kalau tak silap aku berapa ratus ribu, sebab dia ventilator ni dia salah satu jalan terakhir untuk nak selamatkan seseorang, untuk nak apabila paru-paru dia ni kalau tak silap aku lah, apabila paru-paru dia dah rosak, apabila paru-paru dia ni memang dah serangan oleh COVID ke kuman terlalu teruk, dan hanya mesin ventilator ni je yang dapat kontrol dia punya pernafasan dia. Tapi apabila beli, ingat boleh pakai, tak boleh pakai. Kita ingat okey lagi, ambil rakyat, ambil orang pergi letak atas katil tu, jalan. Ambil orang lain pula, ambil tak, jalan. Ambil orang lain pula, jalan. Baru. Tapi kenapa duk mati? Dan sepatutnya siapa yang duduk di atas ventilator tu, patutnya selamat, tapi mati. Macam itulah maksud dia. Tak adil lah. Benda ni memang sepatutnya memang kita kena siasat. Sebab benda bukan kita beli second hand, kita beli baru dengan harga nilai yang baru. Bukannya nilai murah-murah.
nilai yang baru, harga yang baru, klaim juta, puluh juta, malah ni ratus juta, 500 juta nilai semua. Bayangkan kerajaan rugi. Jadi siapa yang untung sekarang ni? Siapa yang untung? Jadi itulah sedikit perkongsianku. KJ Nishari Hamdan boleh jawab boleh membincangkan soal vaksin dan juga ventilator. Kementerian Kesihatan kerajaan Malaysia rugi sebab Kementerian Kesihatan yang dapat fund, depa dapat duit daripada kerajaan pusat. Jadi kita tengok zaman tu pula siapa yang memerintah. Jadi kita tunggulah. Okey, terima kasih banyak, boleh tolong subscribe, like, komen dan share. Entah ramai manfaat untuk Assalamualaikum.